Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Jadi untuk menambah keberkatan dalam majlis ilmu kita hari ini, marilah sama-sama kita bukanya dengan bacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi sebagai panduan kita bersama, hari ini kita masih lagi berada di tajuk yang ketujuh, iaitu kitab Akhlak Seorang Muslim, iaitu tajuk kita Jujur dan Amanah. Kita menyambung di muka surat 86 ya, kitab yang baju macam saya ni, muka surat 86 ya. Jadi kita sambung terus ya. Bagi kita tengok bawah tu ya, perenggan bawah. Pernah berlaku semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan Ibnu Lutbiyah dari Bani Az mengumpulkan zakat. Pada masa itu petugas itu datang menghadap dengan membawa hasil pekerjaannya. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, ini bahagian untukmu dan ini bahagian yang dihadiahkan kepada diriku." Setelah itu Rasulullah SAW terus berdiri bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian baginda bersabda. Ya, kita baca terus ya, lagi saya terangkan. Okey, Nabi kata dalam hadis ya, baca sama-sama. Amma ba'du fa inni asta'mala rajula minkum 'alal 'amali mimma walani Allahu fayati fayaqulu hadza lakum wa hadza hadiyatun uhdiyat ilayya afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi hatta na'tihi hadiyatuhu in kana shadiqan wallahi la ya'khudhu ahada minkum syai'an bighairi haqqihi illa laqiyallaha yahmaluhu yawmal qiyamah fala a'rifanna ahadan minkum laqiyallaha hayahmilu bi'iran lahu raga'un aw baqaratun laha khuwarun aw syatun tab'aru thumma rafa'a yadayhi hatta ru'iya bayadu ibtaihi yaqulu Allahumma hal ballaghta. Jadi maksudnya kita baca maksudnya dulu. Aku memberi tugas kepada salah seorang dari kalian pada suatu pekerjaan yang telah dipercayakan Allah kepadaku. Iaitu Rasulullah bagi tugas kepada sahabat ni untuk mengumpulkan harta zakat ya. Orang itu kemudian datang dan berkata, "Ini adalah bahagian untukmu dan ini bahagian yang dihadiahkan orang kepada diriku."
Jika dia benar tidak berdusta, apakah lebih baik dia duduk saja menunggu di rumah ayah dan ibunya menantikan datangnya hadiah? Jadi berlaku di zaman Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah menugaskan sahabat untuk mengumpulkan zakat. Jadi sahabat tersebut iaitu Ibnul Lutbiyah ya, dari Bani As ni, dia seorang yang jujur, di mana dia mengumpulkan zakat dengan maksud penuh amanah ya, iaitu dia menyerahkan kepada Rasulullah zakat yang dikutipnya, dan apa yang orang hadiah pada dia dia ambillah, itu hadiah. Kadang orang kutip zakat ni sebagai amil ya, orang bayar duit zakat lah, kemudian orang sedekah pula kepada amil tadi. Yang orang sedekah orang bagi tu hak dia, tapi kalau hak bab zakat tu hak orang ramai, dia tak boleh ambil ya. Okey. Jadi berlaku pada kes ini, iaitu di mana sahabat ini seorang yang jujur dan amanah ya, dia menyerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duit zakat tersebut. Demi Allah, setiap orang dari kalian yang mengambil sesuatu bukan haknya, ya, Nabi kata kalau kita ambil sesuatu bukan hak kita, makan daripada hak orang lain ya, pada hari kiamat dia akan dihadapkan kepada Allah dengan membawa apa yang telah diambilnya itu. Itu kita takutnya zaman sekarang ni. Kita hati-hati. Kita nak ambil hak kita tak apa, hak orang jangan. Ambil hak orang, maka hari kiamat esok kita akan dihadap ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan soal kita ya. Ya. Jadi aku tidak tahu apakah akan ada seorang di antara kalian yang akan dihadapkan ada kepada Allah SWT dengan membawa seekor unta. Ada yang maksud dihadapkan dengan bawa seekor unta yang merengkek, dia kata. Bunyi unta tu kot merengkek. Dia pun tak pernah dengar unta bunyi macam mana, disebut merengkek. Atau seekor lembu yang melenguh. Melenguh tu bunyi buh. Buh bunyi lembu tu lah ya. Bawa berhadapan dengan Rasulullah. Hari kiamat nanti kita akan berhadapan dengan Allah, bawa unta dia kata. Ada yang bawa unta yang merengkek, dan lembu yang melenguh, ataupun seekor kambing yang mengembek. Daripada unta yang mahal, yang besar tu, kemudian ada yang bawa seekor lembu dan ada yang bawa seekor kambing yang mengembek. Baginda kemudian mengangkat kedua belah lengan ke atas sehingga nampak keputih-putihan pada ketiaknya, lalu berdoa, ya Allah, bukankah telah kusampaikan? Jadi Rasulullah berdoa pada Allah bahawa dia telah bagi tahu pada kita supaya berlaku amanah, jujur ya. Jangan ambil hak orang dan sebagainya. Tapi Rasulullah berdoa pada Allah tadi, bukankah telah kusampaikan? Aku dah bagi tahu. Rasulullah kata macam tu lah ibaratnya. Aku dah beritahu dah pada umatku, jangan buat benda yang salah. Tapi yang degil tu masih lagi melakukan kesalahan-kesalahan ataupun larangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya panca indera. Panca indera ni mata kita, telinga kita, semua ni kan. Harta kekayaan, apa yang kita ada lah ya, harta kekayaan tu, tanah kita ke, rumah sewa kita ke, apa-apa harta kita lah, aset kita lah. Dan anak-anak yang telah dikurniakan oleh Allah. Dia kata panca indera, harta kekayaan, anak-anak, dia kata yang telah dikurniakan Allah kepada kita juga adalah amanah. Ya, orang yang ada anak ramai, amanah besar ya. Yang anak sikit pun maksud peganglah pada amanah. Amanah dalam 3 perkara ni tu. Ada panca indera, contoh ada mata. Kita gunalah mata kita untuk kebaikan. Kita ada telinga, kita gunalah telinga kita untuk kebaikan ya. Dan yang lain-lain lagi lah ya. Harta kekayaan kita gunalah untuk membelanjakannya ke jalan yang benar, ke jalan yang betul, ke jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Ada anak-anak, amanah kita ya. Apa amanah terhadap anak-anak ni? Contohnya bila ada anak-anak, kita beri didikan yang sempurna. Jangan biarkan anak kita tak sekolah, tak tahu baca Quran, hidup macam apa, tak teratur ya.
Jadi kita beri didikan dengan sempurna, didikan dunia dan akhirat. Akhirat itulah kita tekankan. Contohnya ada anak-anak bagi pandai baca Quran, bagi pandai pelajaran agama, ada bab dunia pun bagi juga ya. Lagi didikan kepada anak-anak lagi, iaitu kita amanah dalam memberi kasih sayang pada anak-anak. Semua anak-anak kita kena kasih, kena sayang. Tak ada kita pilih kasih ya. Yang pandai ke, yang tak cantik ke, yang macam mana pun kita kena bagi kasih sayang dengan seadil-adilnya ya, atau secukup-cukupnya ya. Seterusnya, bila kita ada anak lagi, wajiblah bagi bapa tadi iaitu menafkahkan anak dia tadi, iaitu dengan memberi makan minum dengan secukupnya ya, pakaian dengan sebaiknya, perbelanjaan sekolah, perbelanjaan yang diperlukan ya, itu amanah. Jangan ada anak buat tak tahu ya. Sebagai ibu pula ada anak, maksudnya kita diamanah mendidik anak kita ya. Didikkan di rumah dululah. Sebelum nak ke sekolah, didik di rumah dulu. Contoh bila anak makan, kita suruh guna tangan kanan. Kecil-kecil tu kan. Makan guna tangan kanan. Makan dengan beradab ya. Makan mula dengan bismillah. Itu maksud didikkan di rumah. Itu ibu tu penting ya, main peranan ya. Ada juga ibu yang tak didik anak. Lantak kamu nak makan, guna tangan kiri ke, nak duduk bertinggung ke, tu ibu yang tak bertanggungjawab lah ya. Okey, kita teruskan dulu. Maka hargailah amanah yang telah diberi kepada kita. Kita ni semua pegang amanah ya. Jadi jaga amanah yang telah diberi Allah pada kita ya. Manfaatkannya agar kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan ya apa yang Allah Taala anugerah pada kita tadi, kita manfaatkan dengan sebaiknya ya. Contohnya Allah Taala bagi harta tadi, guna sebaiknya supaya kita boleh mendekatkan diri pada Allah. Contoh kita sedekah, kita infak di jalan fisabilillah ya. Jadi kita manfaatkannya agar kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu taala, serta gunakannya untuk perkara-perkara yang diredai oleh Allah. Tu macam panca indera tadi, ada mata, ada telinga ni. Tengok yang baik-baik aja. Yang tengok benda yang maksiat. Ya. Kita guna untuk perkara yang diredai Allah ya. Lagi kita ada harta kekayaan tadi, kita belanjakan ke arah kebaikan ya. Kita ada anak-anak tadi, kita didik, maksudnya dengan ilmu ya, ilmu dunia dan akhirat, supaya dia menjadi manusia yang maksudnya berilmu, berfahaman meluas ya, lebih-lebih lagi dalam ilmu Al-Quran, bagi dia pandai mengaji, faham dan sebagainya. Jika Allah SWT menguji kita dengan kekurangan atau kesempitan, maka janganlah gelisah. Kadang-kadang dalam hidup kita ni Allah Ta'ala uji kita, adalah kesempitan, ada masalah dan sebagainya. Tapi kita jangan gelisah kita, kerana semua yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadu pada Allah, berdoa pada Allah. Sebab apa yang kita ada ni semua adalah milik Allah ya. Contoh ada harta ya, itu milik Allah. Allah bagi pinjam, gunalah dengan sebaiknya ya. Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 27 hingga 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim. Shadaqallahu 'azim. Apa maksudnya? Wahai orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala seru kepada orang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah. Yang khianat punya amanah. Khianat itu maksud tak beramanah. Bila diberi amanah, dia khianat.
khianat tu tak tunaikan amanah. Janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar. Kita ada harta benda tu ujian, Allah Ta'ala nak uji kita. Dengan ada harta kekayaan tu, adakah dia nak sombong? Adakah dia nak kedekut, bakhil, na'udzubillah? Adakah dia belanjakan pada jalan Allah? Allah Ta'ala nak uji ya. Ada anak-anak pula, jangan sampai melalaikan kita. Bila ada anak-anak, maksudnya kita, kalau dulu-dululah kita anak kecil-kecil, tengoklah, sibuk semayang siap, nak berwirid pun tak ada, sibuk dengan anak. Anak menangis, nak ada susu lah apa, kita layan anak kita kan. Tapi sekarang Alhamdulillah anak-anak kita dah besar dah. Kita dah, orang kata, rasa lega dah. Alhamdulillah, senang dah kita nak beribadah dan sebagainya kan. Jadi dengan anak-anak tadi, jangan kita jadikan kerana anak-anak sampai mak tadi tak sempat nak pergi majlis ilmu. Anak-anak balik ramai ni kelang kabut kan. Sekala tak apalah kan. Selalu jaranglah kita selalu kan. Sebab apa, dah boleh rentas ni anak-anak balik mari ya. Bila anak-anak balik ziarah mak ayah, jadi seronoklah ya, berkumpul keluarga tadi, penuh keharmonian kan. Okey. Jadi jangan sampai kita lalai sampai sembahyang lewat, tak boleh lah. Anak-anak balik ramai, masak ni sampai sembahyang zuhur pun dah pukul 4. Tu dah salah lah ya. Jangan kita lalai dengan anak-anak tadi ya. Kita kena time masuk waktu solat ya, di awal waktu ya. Jadi ada harta kena keluar zakat. Orang yang berharta tu akan disoal, kena keluar zakat ya. Dan dia hendaklah membelanjakannya di jalan Allah dan bersedekah fi sabilillah. Sedekah ya. Banyakkan sedekah untuk infak, untuk orang nak melakukan contoh dan hantar kepada rumah anak yatim, pusat-pusat tahfiz dan sebagainya ya. Itu yang terbaik. Menjaga suasana dalam majlis juga merupakan amanah. Kita berkumpul ramai-ramai nak mesyuarat contohnya. Kita jaga suasana dalam majlis juga adalah amanah. Kita mesti menjaga kata-kata dan tidak boleh bercakap sesuatu dengan sesuka hati. Dah berkumpul ramai-ramai nak mesyuarat ke, nak buat majlis, sesuatu majlis tu, kita kena jaga lidah kita. Jangan cakap sesuka hati kita. Yang boleh mengguris perasaan orang lain, mengecikkan hati ya. Ataupun orang kata cakap, zaman sekarang ni orang kata cakap mulut tak ada insurans ya. Ataupun orang kata cakap dia ni lepas tak boleh ya. Jadi jaga amanah. Bila berkumpul ramai-ramai, jaga amanah, jaga lidah, jangan cakap sesuka hati. Jika perhatikan banyak perhubungan menjadi putus akhir zaman ni. Kekeluargaan ya, hubungan kekeluargaan, persahabatan ya, jiran tetangga kadang-kadang boleh putus. Kenapa? Karena lidah, karena percakapan tadi tak jaga cakap. Cakap boleh menyebabkan orang tu terluka hati dia. Ibarat kata pepatah apa, luka di tangan boleh nampak, boleh diubat, boleh dibalut. Tapi kalau luka di hati, siapa pun tak tahu. Jadi sebab itulah jaga percakapan ya, jaga perkataan kita. Jika perhatikan banyak perhubungan menjadi putus akibat perbuatan orang-orang yang tidak menjaga amanah semasa mereka mengadakan pertemuan. Ya, ada juga kadang-kadang tu dalam keluarga tak boleh kumpul. Bila kumpul bergaduh. Kita tak maulah. Kita nak biarlah keluarga kita berkumpul dengan penuh keharmonian. Ibu ayah ni sebagai yang kata apa? Sebagai inilah pendamai. Kalau ada yang nak bergaduh apa, kena nasihat. Adik-beradik jangan bergaduh, tak baik. Dosa, putus silaturahim tak boleh. Akhir zaman ya, kadang-kadang orang bergaduh sampai tak berjumpa muka dua beradik pun. Masya Allah, na'udzubillah ya. Okey. Jadi dia kata ramai zaman sekarang ni orang tak jaga amanah ni, tak jaga kata-kata.
bila mereka mengadakan pertemuan. Cakap lebih kurang. Bila cakap lebih kurang, kawan tu terasa hati, merajuk, kecil hati dan sebagainya. Ya. Orang ni dia tak sama. Jangan kita anggap orang tu sama, kita bukan. Ada yang kadang-kadang dia ni mudah tersentuh, sensitif orang tu. Cakap lebih kurang sikit sampai dia tak mau makan dah, tak mau minum dah, terasa hati. Tu dia. Ya. Jadi jaga percakapan, cakap yang baik-baik ya. Jadi Rasulullah SAW telah bersabda, Nabi kata, "Idza haddatsa rajulan bihaditsin summal tafata fahuwa amanatun." Rawahu Abu Daud. Ya. Apabila seseorang telah berkata kepada orang lain kemudian menoleh. Ya. Baik, alhamdulillah. Siapa tu? Okey. Jadi apabila seseorang telah berkata kepada orang lain kemudian menoleh, kita bercakap, kita tengoklah muka ya, maka perbicaraannya itu adalah amanah. Bila kawan cakap, kita tengok muka dah, baru dia rasa dia dihargai. Dia ni orang ambil, dia cakap, orang ambil berat, ambil pun, ya. Ni bila orang cakap kita buat tak tahu. Pandang muka ya, pandang muka tu maksud ambil hati dia. Jangan kita tak pandang muka. Hadis riwayat Abu Daud ya. Jika seorang muslim melihat dalam suatu majlis itu orang yang khianat, jahat atau hendak mengganggu orang lain, hendaklah ia membantu mengatasinya agar tidak berlaku kekecohan. Kalau dalam pertemuan sesuatu majlis tu ataupun mesyuarat ke apa ke, nampak kekecohan lah, macam nak bergaduh tu, seorang tu kena bertindak sebagai penasihat ataupun pendamai. Jangan biarkan ya. Rasulullah SAW telah bersabda, Nabi kata, "Al-majlisu bil amanati illa salasata majalisa safka damin haramin aw farja haramin aw iqtata'a mala bi ghairi haqqin." Rawahu Abu Daud ya. Hadis lagi. Pertemuan juga adalah amanah. Kita bertemu, macam kita jumpa ni, Google Meet amanah ya. Pertemuan juga adalah amanah kecuali 3 keadaan. 3 keadaan ni bukan amanah. Yang pertamanya untuk menumpahkan darah secara tidak sah. Bertemu untuk berbunuh-bunuhan, tak boleh ya. Itu tak amanah. Bertemu untuk nak ni lah, nak bergaduh, nak berlawan ni, itu tak amanah. Haram pertemuan untuk perbuatan musuh atau farjun, haram. Haram perbuatan kita jumpa ni untuk melahirkan akhlak tak baik. Farjun tu maksud akhlak tak baik. Kita bertemu untuk nak bergaduh, tak boleh. Kita kata jom kita jumpa kat satu tempat, okey, nak bergaduh, itu haram, hukum dia tak boleh ya. Dan dia kata pertemuan untuk merampas milik orang lain tanpa hak. Ada satu pertemuan pula untuk merampas hak orang lain. Ya, itu pun diharamkan dalam Islam, tak boleh. 3 keadaan ni diharamkan. Pertama, pertemuan untuk tumpah darah secara tidak sah. Nak bergaduh lah ni, nak berbunuh-bunuhan ke apa ni, ya, dendam ni pasal, okey, itu haram, tak boleh. Kedua, bertemu untuk melahirkan akhlak tak baik. Bertemu untuk ni jugalah, untuk maksudnya gangster-gangster ni berkumpul nak bergaduh, tak boleh ya. Dan yang ketiganya, pertemuan untuk merampas milik orang lain tanpa hak. Dia bertemu ni untuk merampas hak orang, tak boleh. Ya, tu kalau dalam Islam tak dibolehkan. Kenapa? Boleh mencetuskan permusuhan, pergaduhan, ya, macam-macam lagi. Menurut pandangan Islam, hubungan suami dan isteri merupakan hubungan yang suci dalam Islam ya. Hubungan suami isteri itu hubungan yang suci. Apa yang berlaku di dalam keluarga hanya suami dan isteri saja yang mengetahui rahsia mereka. Rahsia keluarga ni suami isteri yang tahu. Suami isteri, anak-anak, orang lain tak tahu ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Asma bin Yazid, beliau telah menceritakan ya, pada suatu hari Asma bin Yazid berada di rumah Rasulullah SAW.
Pada masa itu ada beberapa orang pemuda dan wanita sedang duduk. Satu hari kata Asma ni berada di rumah Rasulullah, dan pada masa itu juga ada beberapa orang pemuda dan juga wanita sedang duduk-duduk di rumah Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata atau bersabda, Nabi bagi nasihat ni kepada wanita dan juga pemuda ni, ya. La'alla rajulan yaqula ma fa'ala bi ahlihi wa la'allam ra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha fa azimal qaumu sakanu wa wajilina fa qultu ay wallahi ya Rasulullah innahum liyaf'aluna wa innahunna la yaf'alna. Qala fala taf'alu fa innama misla zalika misla syaitanin laqiya syaitanatan fa washiyaha wan nasi yanzuruna. Rawahu Ahmad bin Hanbal. Ya. Mungkin ada seorang pemuda di antara kalian yang menceritakan apa yang telah berlaku dalam keluarganya. Nabi pesan kepada Asma bin Yazid dan beberapa orang pemuda dan wanita yang sedang berada di rumah Rasulullah, ya. Nabi kata mungkin ada seorang pemuda di antara kalian yang menceritakan apa yang telah berlaku dalam keluarganya, dan mungkin pula ada seorang wanita di antara kalian yang menceritakan apa yang telah diperbuat terhadap suaminya. Jadi maksud Nabi pesan ni, ya. Jangan kita buka aib keluarga kita. Ataupun isteri jangan buka aib suami dia lah. Cerita-cerita yang tak elok. Contoh suami tidur berdengkur, dia cakap suami aku kalau tidur malam-malam punya berdengkur, punya kuat. Tu aib tu yang boleh memalukan, ya. Semua yang hadir diam, tidak berani berkata. Semua yang dengar pesanan Rasulullah semua diam. Asma bin Yazid diam, pemuda-pemuda pun diam, wanita-wanita pun semua diam, tak berani berkata. Kerana Rasulullah sedang menasihat, ya. Pada masa itu aku, iaitu Asma binti Yazid, berkata, wahai Rasulullah, itu memang benar. Mereka, lelaki dan perempuan, semuanya telah berbuat seperti itu. Rasulullah SAW kemudian memperingatkan, janganlah perkara itu kalian lakukan. Itu ibarat seperti syaitan lelaki bertemu dengan syaitan perempuan dan merayu-rayunya, sedangkan manusia menyaksikan perbuatan syaitan itu. Jadi Nabi larang, dia kata bahawa orang lelaki ataupun suami tak boleh buka aib isteri dia kepada orang lain, ya. Yang tahu keluarga kita, yang tahu, orang lain tak tahu, contohnya, ya. Dia saya kata tadi tidur berdengkur tadi, ya. Ada orang berdengkur kuat sampai dia tidur kan. Dalam satu rumah tu rasa tak lena sebab dengkur dia kuat. Tu bila diceritakan kepada orang lain boleh mendatangkan aib, ya. Lelaki ataupun suami tak boleh cerita aib. Maksudnya suami tak boleh cerita aib isteri dia kepada orang lain, ya. Itu suami. Isteri pun tak boleh buka aib suami dia kepada orang lain, ya. Kalau kita buka juga aib tu, ibarat tadi syaitan lelaki bertemu dengan syaitan perempuan dan merayu-rayu, sedangkan manusia menyaksikan perbuatan syaitan itu. Seronoklah cerita keburukan-keburukan ni kan. Jadi dia kata ibarat syaitan nak ambil alih dah, ya. Syaitan lah berkawan dengan mereka tu, ya. Jadi jagalah aib masing-masing aib dalam keluarga, ya. Rasulullah SAW juga bersabda, inna min a'zamal amanati 'indallahi yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Rawahu Ahmad bin Hanbal. Pengkhianatan terbesar terhadap amanah di sisi Allah pada hari kiamat ialah suami membuka rahsianya kepada isteri. Suami buka rahsia kepada isteri, dan isteri membuka rahsianya kepada suami. Suami itu dia ada rahsia lah, rahsia keluarga dan apa dia cerita, ya, kepada isteri. Isteri pun cerita juga rahsia masing-masing. Tentu adalah adik-adik dia mereka yang terlibat kahwin cara bukan kahwin, melakukan zina dulu baru kahwin ke, jenis-jenis itulah yang boleh mengaibkan, ya. Kemudian si suami menyebarkan rahsia isterinya, dan masing-masing tahu rahsia tadi.
Kemudian sebar pula pada orang lain. Tak boleh lah. Tak boleh dilarang ya. Simpan rahsia tadi. Kerana tak bawa kebaikan pun kita cerita pada orang lain. Kerana orang akan maksudnya lagi lah benda kalau kecil bila dia cerita ke orang diperbesar-besarkan ya. Boleh menjatuhkan maruah ya. Semasa Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, baginda mewakilkan Ali bin Khalid radhiyallahu anhu supaya mengembalikan semua barang yang telah diamanahkan kepada beliau, supaya kembalikan kepada para pemiliknya. Padahal para pemilik barang-barang tersebut termasuk kaum musyrikin yang membuat baginda terpaksa meninggalkan tanah air demi untuk mempertahankan dan membela akidah. Jadi Rasulullah ni seorang yang jujur, amanah ya. Jadi masa nak hijrah ke Madinah tu, Rasulullah suruh Ali bin Abi Talib ni bagi balik, pulangkan balik ya barang-barang yang telah diamanahkan kepada mereka sebelum nak pergi hijrah, pulangkan balik ya. Maimun bin Mahran berkata, 3 perkara dapat mendorong manusia kepada kebajikan. 3 perkara ni boleh bawa kita kepada kebaikan dan takwa, iaitu amanah. Jaga amanah betul-betul. Kalau kita kerja sebagai guru, jaga amanah sebagai guru. Didik anak murid dengan sebaiknya ya, tepati masa ya, dengan sebaik-baiknya ya. Jadi dia kata 3 benda ni boleh bawa kita kepada kebajikan dan takwa, iaitu amanah satu. Kedua, janji. Janji mesti ditepati. Jadi kita selalu berjanji, janji mesti ditepati. Dan yang ketiganya adalah silaturahim. Eratkan silaturahim, hubungkan silaturahim. Sebab tu kita disuruh ziarah menziarahi ya, kunjung mengunjungi. Tapi pandemik Covid ni kita maksudnya tak boleh ziarah menziarahi. Tak apalah, kita boleh pula kata dengan cara guna telefon ya. Kita tanya khabar berita, sakit demam dan sebagainya ya. Ataupun cara kita buat video call ya. Boleh kita bersilaturahim. Jaga amanah, jaga janji, jaga silaturahim. Ini boleh bawa kita kepada takwa. Menganggap barang yang telah diamanahkan itu sebagai ghanimah. Kalau ada orang bagi kita amanah, contoh orang tu nak pergi Mekah ya. Jadi dia ada emas, ada emas. Jadi nak bawa pergi Mekah, emas ni tak perlulah, bahaya ya, hilang ke salah tu kan. Jadi dia bagi kepada sahabatnya, tolong simpan emas aku ni selama aku nak pergi haji atau nak pergi umrah ni, tolong jaga sat, boleh tak? Jadi pegang betul lah amanah tadi. Jangan emas tadi pula bila dia tak ada kita pergi gadai. Ataupun emas tadi dia tak ada kita pakai semua, kita melarang. Itu salah ya. Jadi kita menganggap barang yang telah diamanahkan itu sebagai ghanimah. Ghanimah ni apa yang kita faham itu rampasan perang, harta rampasan perang. Bila ada peperang, orang Islam berperang tu, musuh-musuh dah tewas semua, jadi mati dan sebagainya. Jadi kita boleh ambil harta dia tu. Disebut ghanimah, harta rampasan perang, iaitu diperolehinya dengan mudah, sama dengan melakukan pencurian. Tak boleh. Macam contoh orang amanah kita tadi, kita suruh kita tolong simpan duit dia ke, emas dia ke, kita kena jaga betul-betul lah. Kita tak boleh ambil. Kalau tak ambil tu nama dia pencurian, kita curi. Dia tak tahu ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud. Maksudnya, mati terbunuh di dalam perjuangan di jalan Allah menghapuskan dosa. Kita kalau mati terbunuh dalam perang, contohnya dapat syahid, hapus dosa. Kecuali mengkhianati amanah. Tapi kalau yang khianat dengan amanah, tak dapat hapus dosa ya. Baginda berkata, pada hari kiamat, setiap hamba Allah, walaupun dia mati di jalan Allah, akan didatangi dan ditegur. Akan datang dia ya. Kita berhadapan dengan Allah nanti ya, hari kiamat esok. Ya. Tunaikanlah amanahmu. Kita akan berhadapan dengan Allah dan kita maksudnya akan disuruh ya, itu tunaikanlah amanahmu. Kemudian dia akan menjawab, ya Tuhan, bagaimana mungkin dunia telah lenyap?
Macam mana aku nak amanah? Dunia dah tak ada dah. Dah kiamat ni. Dia akan jawab, masukkan dia ke neraka hawiyah. Na'udzubillah. Orang yang tak amanah akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Jadi dia takut ya. Di sanalah dia akan melihat amanah yang pernah diterimanya dalam bentuk seperti ketika amanah itu diserahkan kepadanya. Macam mana amanah itu diserahkan pada dia? Di hadapan Allah Ta'ala esok, dia akan melihat begitu. Dia akan dapat melihat dan mengenalnya. Di dalam neraka hawiyah, dia berusaha meraih amanahnya sehingga berhasil. Dia cuba juga nak buktikan dia tu seorang amanah. Kemudian dipikul di atas bahunya. Sebut pundak tu bahu. Ambil amanah tu tak atas bahu. Macam kita dengar cerita tentang peristiwa Isra' wal Mi'raj, di mana Nabi Muhammad SAW ketika dia dibawa Isra', dia melihat ada satu orang tu, dia ambil satu ibarat kayu api ya, satu beban kayu api tu letak atas bahu dia. Letak satu, dah rasa berat, tak cukup dia ambil lagi dua, letak lagi, berat. Ambil lagi berat, lagi letak banyak sampai tak terpikul. Tu maksud orang yang suka terima amanah dan dia tak dapat nak tunaikan amanah. Jadi amanah ni jangan seronok kita nak terima ya. Sebab apa? Dia adalah benda yang akan disoalkan oleh Allah SWT. Jadi dia akhirat nanti dia kata orang tu dia ambil amanah tadi. Amanah tu macam contoh dia jadi ketua ke, jadi apa ke ya. Dia letak atas bahu dia nak pikul. Pada saat tu dia merasa akan dapat keluar dari neraka hawiyah. Dia menyangka bahawa bila dia pikul amanah yang telah diamanahkan pada dia tu, dia dapat keluar pada neraka hawiyah. Amanah yang dipikulnya itu jatuh dari pundak daripada bahunya. Dan kali ini dia berusaha meraih kembali, tetapi tidak akan berhasil mencapai untuk selama-lamanya. Tak terangkat, tak terpikul amanah tu ya. Dalam neraka lagi lah ya. Dia dalam keadaan ambil amanah tu letak di bahu dia, jatuh. Ambil lagi, macam itulah ibaratnya. Rasulullah SAW kemudian menerangkan, solat adalah amanah. Hari-hari kita duduk solat tu amanah ya. Kalau tak amanah ya, contoh seorang isteri dah, suami tanya sembahyang lagi, dia tak amanah kata sembahyang dah, malas, mana sembahyang? Kata dah sembahyang, itu tak amanah lah ya. Sedangkan Allah Ta'ala maha melihat, tu dah cakap tipu dah tu ya. Solat adalah amanah. Sebab tu kita buat solat dengan sebaik-baiknya. Daripada wuduk dia tadi, buat dengan cermat, ambil wuduk dengan cermat ya. Kemudian lepas wuduk kita baca doa wuduk. Sebaik-baiknya dia kata lepas wuduk tu buat solat sunat. Lepas wuduk tu yang ada masa banyak lah, yang dia maksudnya mudah untuk beramal ya. Kalau nak pergi kerja memang tak sempat. Kemudian barulah nak solat ya. Lepas solat 5 waktu semalam lah kita solat. Solat pula dalam keadaan bacaan kita ni baca dengan yang terbaik lah. Bacaan kita tadi, bacaan yang keluar daripada mulut kita tadi, yang maksudnya boleh didengar oleh telinga kita, bukannya bisik. Kalau baca bismillah tak mau tu bisik ya. Mesti membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baca elok-elok lah. Paling tidak dengar oleh telinga kita ya. Solat adalah amanah. Menimbang barang adalah amanah. Ni orang niaga-niaga tu nak timbang barang tu amanah tu. Ya. Kadang-kadang tak tahulah ada orang beritahu kata kadang-kadang Cina tu tak tahulah yang betul tak betul ni. Dia bagi apa? Dia punya mata kilo dia tu, jarum kilo dia tu bergerak sikit lah. Bila buang barang tadi ya. Jadi dia timbang tak cukup sekilo. Jadi tu Cina lah kata. Kalau kata Cina lain lah. Sebab tu kita disuruh nak beli barang, beli kat orang Islam sebaiknya. Kita bantu orang Islam. Orang Islam ni kenapa dia bayar zakat. Dia berniaga, bila barang perniagaan dia tak laku, dapat duit hasil tadi, dia akan bayar zakat. Tapi kalau orang bukan Islam, dia mana nak bayar zakat? Sebab tu kalau beli kat barang dekat Cina, kalau dia kecoh, ya nasib lah. Sebab apa? Siapa suruh beli kat Cina? Beli kat orang Islam. Jadi dia kata menimbang barang adalah amanah. Dia duk timbang barang tu, tukang timbang tu amanah, tengok cukup tak cukup.
punya sukatan dia tadi, apa kilo dia tadi. Kalau dia nak sekilo, betul tak sekilo? Kalau dia nak setengah kilo, betul tak setengah kilo? Lebih tak apa, jangan kurang. Kalau kurang, dah berdosa. Ya, okey. Jadi menimbang barang adalah amanah. Ya, menukar adalah amanah, tukar barang. Contoh tukar. Saya tak ada beras. Okey. Kawan seorang tu ada ubi ke apa kan. Kita tukar ubi dengan beras contoh dia ya. Tukar barang lah. Jangan dulu orang tukar, boleh tukar barang. Tukar yang elok lah. Kalau ubi tadi, ubi kayu ke apa ni, ubi yang elok, bukan ubi yang busuk. Beras tadi, beras yang elok, bukan beras yang ada kutu. Kutu beras kan. Ataupun beras yang tak elok lah. Tak elok ni yang ada masalah ya. Okey. Segala sesuatu akan diperhitungkan, dan yang paling berat ialah barang titipan, iaitu amanah. Barang titipan orang kirim kita. Contoh yang kita pergi lah rumah saudara kita. Okey, saudara kita ni dia tak boleh balik. Dia kirim. Ni aku kira lah kamu ni, tolong buat balik makanan ni, bagi dekat adik-beradik dia tak jauh rumah kita tu. Kita kena bagilah. Kita jangan ambil barang tu kita makan kita. Tu salah. Titipan orang ni maksud orang kirim. Ada kita kadang-kadang orang kirim. Tolong bagi kat dia ya. Bagi. Jangan orang kata tolong bagi dia yang belasang makan. Tu salah. Ya. Titipan orang kita. Okey. Perawi hadis tersebut telah terus berkata, aku datang kepada Al-Bara bin Azib dan bertanya kepadanya. Ya. Dengarkah engkau apa yang telah dikatakan oleh Ibnu Mas'ud? Beliau berkata begini. Maksudnya seperti apa yang disebut dalam hadis di atas. Al-Bara menjawab, ya Ibnu Mas'ud, benar. Bukankah engkau juga telah mendengar bahawa Allah SWT telah berfirman? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Ya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, yaitu yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Ni ayat ni Allah Ta'ala tekankan dua perkara. Satu, maksudnya serahkan segala jenis amanah tu kepada orang yang boleh buat kerja. Ahlinya tu orang yang boleh buat. Nak serahkan tugas. Tengok orang ni boleh buat kerja tak? Boleh. Okey, baru bagi. Orang ni tak boleh buat, jangan. Dia kata aku kereta tak kerti, motor tak kerti, apa tak kerti, janganlah jantik aku jadi ketua. Aku nak bergerak sendiri pun susah. Dia sendiri mengaku. Kita pun jangan lantik dia jadi ketua. Sebab masalah. Ya. Okey. Tu maksudnya amanah. Jadi Allah Ta'ala suruh supaya serahkan segala jenis amanah kepada ahlinya. Kepada ahli itu orang yang berhak menerima amanah tadi. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, nak hukum manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Nak hukum manusia, hukum dengan adil. Jangan ada pilih kasih, jangan ada kroni-kroni. Ya, bagaimana Rasulullah SAW pernah berkata kepada anaknya ya, Sayyidatina Fatimah ya. Fatimah, sekiranya kamu mencuri, sekiranya anakku ni nama Fatimah ni mencuri, akan jatuhkan hukuman potong tangan. Walau anak Rasulullah pun kalau mencuri, tapi kita kena faham pula mencuri itu barang yang macam mana, barang yang ada nilai. Contoh dia emas 1 bulan, ya. Dia mencuri tadi kerana apa? Kerana dia lapar, kerana dia tak ada duit, kerana dia susah, maka tak dipotong tangan. Sebab apa? Sebab dia masalah dia susah, ya. Tapi kalau dia mencuri tadi, sedangkan dia tak susah apa pun, tu baru hukuman potong tangan. Tapi barang yang dicuri tadi hendaklah bernilai. Contoh dia curi, katalah buah jambu sebiji, tak dipotong tangan. Tak nilai lah, maksudnya buah jambu dengan 1 tangan nak dipotong tadi, ya. Benda yang bernilai, ya. Jadi Allah Ta'ala semua nak hukum, biarlah hukum dengan adil. Tak kira lah anak pemerintah ke, anak
anak ketua kampung ke, anak orang-orang yang besar-besar ni ke, semuanya mesti dengan adil, ya. Kalau hukuman Islam dia kata mencuri hukum potong tangan, ya. Tapi didilai dululah tengok barang yang curi tadi. Kalau budak-budak curi buah jambu nak potong tangan, memang tak masuk akal lah kan. Ya, benda-benda yang berharga, curi motor ke, curi mah ke, sampai satu bulan macam rompak tu ya, macam-macam tu ya. Jadi Allah Ta'ala suruh nak hukum manusia, hukum dengan adil, tak mau ada pilih kasih, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Yaman bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, Nabi kata, baca lagi, Innal amanata nazalat fi jazri qulubi thumma nazala al-Qur'anu fa'alimu minal Qur'ani wa'alimu minas sunnah. Rawahu Muslim. Amanah iaitu kejujuran turun di dalam akar hati manusia. Amanah ni masuk dalam hati kita ni. Hati yang ikhlas, hati yang baik, terima amanah dengan baik. Tapi kalau hati yang jahat, macam mana dia nak terima amanah yang baik? Dia tak akan terima dengan baik, ya. Amanah itu turun di dalam akar hati orang. Kemudian turunlah Al-Quran. Lalu mereka mengetahui dari Al-Quran dan mengetahui dari sunnah. Jadi dalam Quran disebut amanah, dalam hadis pun disebut amanah. Jadi kita kena beramanah, ya. Hadis riwayat Muslim. Pengetahuan tentang syariat tidak boleh dipisahkan daripada amal pelaksanaannya. Manakala kejujuran adalah perasaan yang hidup dan merupakan pengertian yang sebenar daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi maksudnya kita hendaklah jujur, ya. Jujur kenapa? Perasaan yang hidup dan merupakan pengertian sebenar Al-Quran. Maksudnya kita kena jujur dalam hidup kita ni. Tanamkan sifat jujur dan amanah, ya. Apabila seseorang tidak mempunyai perasaan, tak ada peri kemanusiaan, tak kesian orang, maka akan hilanglah kejujurannya. Tak jujur, tak kesian ke orang, ambil hak orang, makan harta orang, ya, tipu orang, kecoh orang, ya. Hadis yang diriwayat oleh Huzaifah mengatakan, ada lagi hadisnya, Yanamur rajulun naumata fatanqabidul amanatu min qalbihi fayazillu atharuha mislal waqti wal atharul maghayiru kan nuqtati ala sahifah thumma yanamur rajulun naumata fatanqabidul amanata min qalbihi fayazallu atharuha mislu atharil majli thumma qala fayusbihun nasu yatabayamuna la yakadu ahadun yu'addil amanah hatta yuqala inna fi bani fulanin rajulin aminan wa hatta yuqala lirrajuli ma ajladahu ma azrafahu ma aqalahu wa ma fi qalbihi la khardalin min iman. Nabi menjelaskan lagi, ya, iaitu Rasulullah SAW telah memberitahu kami tentang hilangnya kejujuran akhir zaman, ya. Akhir zaman ni orang tak berapa jujur lah, ya. Jujur, ya. Baginda berkata orang tidur sejenak, dia tidur sekejap dan kejujuran hilang dari hatinya. Dia tidur sekejap, jujur dah hilang. Yang tak jujur lah zaman maksudnya zaman sekarang orang dah banyak tak jujur, dan maksudnya bila orang tu tak jujur, dia tidur sekejap, hilanglah jujur daripada hati dia. Yang tinggal hanya bekasnya saja seperti titik hitam. Tinggal bekas jujur tu sikit ya, seperti titik hitam. Kemudian dia tidur lagi sejenak dan kejujuran hilang lagi dari hatinya. Yang tinggal hanya bekasnya saja seperti kulit melepuh. Kulit melepuh ni kulit kena minyak panas kan. Kulit melepuh ya. Macam dalam ada air tu. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan, keesokan harinya orang-orang itu berjual beli. Orang-orang yang tak amanah, tak jujur tadi ni, dia berjual beli. Akan tetapi seorang pun tidak ada yang jujur. Jual beli tapi tak jujur. Jual barang tak elok, timbang tak cukup, dia punya timbangan dia ya. Terdengar suara orang-orang berteriak. Orang teriak tu orang bertempik lah.
Di kalangan Bani Fulan terdapat seorang yang jujur dan dapat dipercaya. Mengenai orang yang disebutnya itu, mereka mengatakan, alangkah kuatnya dia, alangkah bagusnya, alangkah cerdiknya. Akan tetapi dalam hati orang yang dikaguminya itu sebenarnya tidak terdapat iman sebiji sawi pun. Na'udzubillah, akhir zaman ni, ya, susah nak dapat orang jujur. Walaupun orang kata dia ni seorang yang jujur, tapi dia ni iman dia tak ada walau sebiji sebesar biji sawi pun. Macam mana nak jujur kalau iman pun tak ada dalam diri kita, ya? Itulah maksudnya umat akhir zaman. Kita ni kemungkinan kita dah mati dah, ya. Nak berlaku kiamat tu kita dah mati dah, ya. Yang tinggal ni dia kata yang tak tahu apa ni. Sampai iman sebesar biji sawi pun tak ada dalam diri dia, macam mana dia nak jujur? Orang kata dia jujur, tapi dia apa sebenarnya? Tak sempurna. Hadis di atas menggambarkan bahawa hilangnya kejujuran dari hati orang yang suka khianat. Orang suka khianat ni, tak amanah ni, ya. Hilang jujur. Kebaikan orang seperti itu bukan lahir dari jiwanya. Kebaikan tidak dapat menghidupkan perasaannya yang telah mati. Orang tak jujur ni habislah, dia seorang khianat. Walaupun orang kata dia tu jujur, sebenarnya dia tidak jujur, ya. Kerana apa? Dia kata kebaikan tidak dapat menghidupkan perasaannya yang telah mati. Maksudnya tak ada iman, ya. Amanah adalah keutamaan yang amat besar dan berat. Amanah berat ni, kita amanah seorang ibu ni berat, ya. Kalau anak tak sembahyang berdosa, kita sebagai seorang ibu kena suruh, kena tegur, kena nasihat. Kalau dia tak boleh sembahyang, kita kena ajar dia. Tak boleh ajar, bagi guru ajar dia macam mana nak sembahyang, ya. Jadi amanah adalah keutamaan yang amat besar dan berat. Tidak mungkin dapat dipikul oleh orang yang lemah. Orang lemah tak boleh pikul amanah ni. Sebab itulah nak lantik jadi ketua apa, lantiklah orang yang maksudnya kita yakin dia boleh buat kerja ni. Tapi kalau orang tu pun tengok tak nampak jalan, ya, jangan kita lantik dia. Dalam memberikan gambaran tentang betapa besar dan beratnya amanah, Allah SWT menyebut bahawa ia tidak boleh dipikul oleh semua orang. Amanah ni tak boleh dipikul oleh semua orang. Oleh kerana itu manusia tidak boleh meremehkannya sebagaimana Allah SWT telah berfirman. Tak boleh remeh-remeh dengan amanah ni. Remeh tu maksud ambil ringan, ya. Itu dalam surah Al-Ahzab ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Maksudnya, sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab iaitu amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya. Maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak akan dapat menyempurnakannya kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya. Ingatlah sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Maksudnya Allah Ta'ala maksudnya mulanya nak bagi tanggungjawab amanah ni kepada langit dan bumi serta gunung ganang, ya. Gunung ganang, langit, bumi dan sebagainya tak sanggup nak pikul amanah ni, ya. Maka akhirnya manusia tadi, kita sebagai manusia lah sanggup. Maksud kita datang ke dunia ni untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhau 'anil munkar. Maksudnya kita ajak orang pada kebaikan, mencegah kemungkaran. Manusia sanggup. Langit, bumi, dia kata gunung ganang tak sanggup, ya. Jadi manusia sanggup. Bila manusia sanggup, kita kena pikul lah amanah ni dengan sebaik-baiknya. Tapi kita lupa pula, ya. Ingatlah sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman. Manusia suka buat zalim. Zalim pada diri sendiri, zalim pada orang.
Zalim pada diri sendiri daripada contohnya ya, iaitu tak solat, tak lakukan perintah-perintah Allah. Zalim pada diri kita sendiri. Akhirnya kita akan disiksa. Kita akan dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillah ya. Dan manusia juga manusia suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Kita ni suka buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Mana Allah Ta'ala kata jangan, tu nak buat. Jangan berjudi, nak berjudi. Jangan minum arak, nak minum arak. Jangan apa lagi? Jangan buat sesuatu yang boleh mencetus permusuhan. Nak bermusuh-musuhan juga ya. Jadi tak boleh ya. Okey, kita baca satu lagi ayat. Sehubungan dengan itu Allah SWT telah berfirman. Allah Ta'ala kata lagi dalam surah Al-An'am ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, iaitu syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka lah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Jadi Allah Ta'ala kata orang beriman tu dia tak campurkan iman dia dengan kezaliman. Dia ada iman, jangan buat zalim. Ataupun syirik. Syirik pun zalim lah tu. Kita menzalimi Allah Ta'ala, kita buat syirik, kita menyekutukan Allah, kita percaya ada kuasa lain lebih hebat pada Allah ataupun sama hebat dengan Allah. Tak boleh ya. Allah lah yang paling hebat, Allah lah yang paling maha kuasa dan segala. Yang lainnya semua tak maksud kita jangan merasakan kehebatan. Allah lah yang hebat ya. Jadi dia kata orang-orang beriman. Allah Ta'ala seru orang beriman ni ya. Tidak campur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Dia takkan buat kezaliman ya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan. Amanlah orang beriman ni. Karena dia tak campurkan maksud iman dia dengan kezaliman tadi. Dan mereka lah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Hidayah tu Allah buka hidayah dah untuk kebaikan-kebaikan lagi ya. Itulah kita ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita mendapat hidayah dan petunjuk pada Allah. Dalam Islam dah pun kita kena doa pada Allah, minta hidayah Allah. Ya Allah, bagi aku hidayah untuk aku terus suka beramal, suka lagi untuk melakukan kebaikan-kebaikan, bertaubat atas dosa-dosa kita dan sebagainya ya. Sebab kita takut kalau kata dulu kita bagus, di penghujung umur kita tak bagus, na'udzubillah ya. Biarlah dulu kita kurang bagus, di penghujung umur kita mudah-mudahan kita semakin bagus ya. Mudah-mudahan ya. Jadi kita berhenti dekat ni lah ya. Ada sikit lagi. Demikian juga manusia tidak akan dapat bertakwa kepada Allah kecuali dia bersih dari sifat kebodohannya. Jadi maksudnya kita tidak akan dapat bertakwa pada Allah kecuali kita bersih diri kita daripada sifat bodoh kita. Bodoh kita tadi terpendayalah dengan bisikan hawa nafsu, bisikan syaitan, iblis syaitan ya. Biarlah kita ni tergolong dalam golongan orang yang maksudnya melakukan amal ma'ruf nahi mungkar ya. Alhamdulillah begitu ya. Insya-Allah hari ini kita 23 bulan ya. Jadi dalam apa yang kita pelajari hari ini nak ditekankan kepada kita, biarlah hidup kita ni jangan kita menzalimi diri sendiri ataupun menzalimi orang lain ya. Dan kita peganglah amanah dengan sebaiknya, jujur ya, sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan ya. Kita dihantar ke muka bumi ini sebagai khalifah Allah. Khalifah Allah ni maksudnya iaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhau 'anil munkar. Ajak orang-orang baik, larang orang-orang kemungkaran. Mudah-mudahan ya, insya-Allah. Jadi sebelum kita akhiri baca ilmu kita, marilah sama-sama mengaminkan doa. Saya akan bacakan doa, kita aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin. Jadi kita sudahi majlis ilmu kita dengan baca kafaratul majlis dan juga suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.